Pengenalan kepada guru berjiwa pendidik. Apakah yang dimaksudkan dengan guru, berjiwa dan pendidik? Guru ialah orang yang mengajar, pendidik, mengajar dan mengasuh. Berjiwa pula membawa maksud mempunyai jiwa, bernyawa atau bersemangat. Pendidik ialah insan yang mendidik dan mengajar. Guru berjiwa pendidik membawa maksud insan yang bertugas memberi input atau maklumat bermanfaat kepada orang lain demi usaha yang berjaya. Guru berjiwa pendidik mengandungi elemen atau ciri-ciri khasiat guru cemerlang, iaitu seseorang guru perlu memiliki etika profesional perguruan untuk meletakkannya pada tahap yang cemerlang. Etika perguruan. Etika membawa maksud ilmu atau nilai-nilai prinsip berkaitan akhlak atau moral. Jadi, apakah ciri-ciri khasiat guru cemerlang yang menerjui konsep guru berjiwa pendidik? Ya, jawapannya mudah sahaja. Apa-apa sifat positif yang membawa kepada kebaikan dan kemajuan merupakan khasiat guru cemerlang. Contohnya, seorang guru haruslah periang. Guru perlu memamerkan wajah yang ceria, tidak kira sama ada di dalam kelas maupun di luar bilik darjah. Hal ini kerana guru memberi cerminan yang dominan untuk dicontohi dan diteladani oleh komuniti madani. Seperti yang kita sedia maklum, operasi perguruan merupakan satu kerjaya yang sangat dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat sekalian. Oleh sebab itu, guru tidak boleh menunjukkan aura negatif seperti memasang muka, bengis dan cepat marah walaupun masalah yang berlaku adalah kecil, kerana ini akan memberi impak kepada orang berdekatan, terutamanya pelajar akan merasa sedih sekiranya dimarahi oleh guru. Selain itu, seorang guru haruslah mempunyai kesabaran yang tinggi terhadap anak muridnya. Ini termasuklah mempunyai toleransi atau bertolak ansur terhadap anak murid. Contohnya, sekiranya murid tidak menyiapkan sekolah, seorang guru itu tidak boleh terus menghukumnya. Sebaliknya, menyiasat punca perkara tersebut terjadi. Di samping itu, seorang guru haruslah bersikap terbuka, iaitu sentiasa memandang positif terhadap semua anak muridnya dan beranggapan bahawa semua murid mampu berubah mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan akan cerdik. Sebagai seorang guru haruslah memotivasikan anak murid dalam mencurki bakat dan minat mereka untuk terus maju ke hadapan tanpa sedikit pun meruntuhkan semangat mereka. Akhir sekali, khasiat guru cemerlang berkait rapat dengan kecemerlangan hasil kerja seseorang guru. Hasil kerja termasuklah laporan yang dikemukakan kepada pihak atasan, dan yang paling penting, hasil kerja juga merangkumi cara guru mengajar di dalam kelas dengan membentangkan hasil pembelajaran dengan baik agar mudah difahami oleh anak muridnya. Apakah kesan sekiranya seorang guru tidak mempunyai khasiat guru cemerlang? Pertama sekali, nama baik sekolah dan institusi perguruan tercemar. Contohnya, terdapat kes di mana guru itu sendiri yang melakukan perkara negatif seperti mencabuli anak muridnya. Ini menyebabkan guru akan dikecam oleh pelbagai pihak sekaligus memburukkan nama sekolah yang menyebabkan persepsi negatif menular. Kedua pula, menyebabkan motivasi pelajar menurun. Dalam kes ini, kebanyakan guru tidak dapat menolak emosi sekaligus mengeluarkan kata-kata kesan yang meruntuhkan semangat pelajar. Pelajar itu pula cenderung untuk menyakiti setiap apa yang dilontarkan oleh guru. Dan yang ketiga pula, guru tidak akan dihormati. Setelah segala situasi dibincangkan, tentulah guru tidak akan dihormati oleh pelajar dan masyarakat sekeliling sekiranya perilakunya tidak selaras dengan profesi perguruan. Jadi, apakah punca yang menyebabkan hal ini terjadi? Kegagalan memberi ciri-ciri guru cemerlang memberi kesan kepada kegagalan melahirkan guru berjiwa pendidik. Apakah puncanya? Mari kita telusuri bersama-sama. Yang pertama sekali, puncanya ialah salah memilih bidang. Salah satu punca berlaku perilaku negatif yang antonim dengan guru berjiwa pendidik ialah berpunca daripada seorang guru yang salah memilih kerjaya, iaitu kurang berminat dalam bidang perguruan. Jika seorang guru hilang minat dalam apa yang dikerjakan, tentulah ia akan berasa cepat bosan dan melakukan kerja sampai level. Jadi, apakah strategi yang sewajarnya untuk membendung fenomena ini supaya dapat menjaga kesucian guru berjiwa pendidik? Dalam usaha ini, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
JNJK, KPM telah mengambil inisiatif mengubah satu standard kualiti pendidikan Malaysia bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Perkara yang dikubal ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010. KPM menyatakan bahawa SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif serta berterusan ke arah pencapaian kemenjadian murid. Antara perkara yang dikubal ialah standard yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggemblan dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Standard yang kedua pula, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga pula, pengurusan kurikulum, kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Bidang-bidang ini diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Standard yang keempat pula, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard yang kelima pula, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa guru berjiwa pendidik yang cemerlang terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Kejayaan proses PDP membentuk kemanjadian murid membantu kepada perkembangan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Maka, proses PDP dalam bilik darjah merupakan satu penentu utama kejayaan pada masa depan negara. Dalam masa ini, kerajaan telah menanam aspirasi selaras dengan guru berjiwa pendidik untuk kepentingan masa depan negara yang cerah. Aspirasi ialah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Kerajaan ingin melahirkan modal insan bertaraf dunia yang dapat menjadi penyumbang kepada pembangunan negara dan mampu bersaing di peringkat global serta mampu menyelesaikan masalah dalam apa jua situasi. KPM telah menggariskan aspirasi sistem pendidikan merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh KPM, iaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid, mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21 bersandarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan ini dibuat selepas KPM membuat kajian secara menyeluruh tentang sistem pendidikan pada tahun 2011. Keputusan ini dibuat supaya generasi muda mampu menghadapi kebutuhan abad ke-21. Hasilnya, pelan ini telah menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian dahulu dan membuat perbandingan dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ini juga melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid supaya dapat memenuhi keperluan negara pada masa yang akan datang. Bagi mencapai visi yang dihasratkan, Kementerian telah mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi. 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) ialah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghargaan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Yang kelima, memastikan kepemimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memastikan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang kedelapan, mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti
negeri dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang ke-11, meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. PPPM dirangka berasaskan 3 objektif khusus iaitu yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan menambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta maksimumkan keberkesanan sistem. Bagi objektif yang kedua, PPPM dirangka untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas bagi sistem pendidikan dan setiap murid untuk 13 tahun yang seterusnya sehingga pada tahun 2025. Objektif yang ketiga pula, PPPM digubal untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang telah digubal di bawah PPPM iaitu yang pertama ialah akses, 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga sekolah menengah menjelang tempoh 2020. Yang kedua ialah kualiti pendidikan negara iaitu negara berada di dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity atau persamaan. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar luar bandar, sosioekonomi, gender atau jantina menjelang tempoh 2020. Yang keempat, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian budaya kaum iaitu kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu. Yang kelima, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid-murid mengikut peruntukan sedia ada. Di bawah PPPM terdapat 6 aspirasi murid yang telah digariskan. Yang pertama, pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Aspek ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta fungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Sebagai murid yang serba boleh, mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai kemahiran mengaplikasi pengetahuan dalam situasi harian. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, iaitu murid mencari cara belajar untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mampu untuk menghubungkait berbagai pengetahuan serta mewujudkan pengetahuan baharu. Pemikiran kreatif dan inovatif, iaitu kreativiti ialah tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu, manakala inovasi pula ialah proses menjana dan mengaplikasi idea serta kreatif dan konteks tertentu. Mewujudkan suasana menarik dan seronok untuk mengajar, sekandingan yang perlu ada dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan modal insan yang dihasratkan. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Kepimpinan boleh ditakrifkan dalam pelbagai aspek yang berbeza, iaitu menurut Yaakob pada tahun 1989, kepimpinan perlu melibatkan orang lain. Ia juga melibatkan kumpulan dan membantu dalam mewujudkan status pemimpin dan menjadikan proses kepimpinan dapat diwujudkan. Kepimpinan boleh didefinisikan dalam pendidikan sebagai keupayaan mempengaruhi, memotivasikan, mengubah sikap dan tingkah laku subordinat seperti guru, staf dan pelajar supaya melaksanakan aktiviti atau program yang telah ditetapkan bagi mencapai maklumat sekolah. Yang keempat ialah kemahiran berbahasa. Setiap kanak-kanak menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap bahasa ini, selepas menamatkan sekolah, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan yang akan memupuk etika dan kerohanian dalam setiap murid bagi menepani cabaran yang akan ditempuhi bagi kehidupan di
situasi agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Yang terakhir, iaitu yang keenam, ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan sistem rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan membangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa diberi etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian itu sendiri. Jadi, apakah perkaitan guru berjiwa pendidik dengan aspirasi yang dikemukakan oleh pihak KPM? Guru berjiwa pendidik mempunyai khasiat yang cemerlang yang memenuhi aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. Apakah tindakan guru untuk memenuhi aspirasi tersebut? Dalam konteks merealisasikan hasrat PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemajadian murid. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahawa guru memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Lantas, sekiranya anak didik ini mampu berdiri dan duduk sama rendah dengan rakannya di negara lain di arena antarabangsa, maka guru terlebih dahulu perlu mencapai standard ke tahap global supaya ilmu yang dicurahkan mengikut hasrat dalam PPPM. Oleh demikian, guru perlu melihat keberhasilan diri sendiri dalam konteks global kerana anak murid yang dididik pada hari ini adalah kejayaan atau kegagalan modal insan yang akan dibentuk melalui PPPM nanti. Guru pula memastikan diri mereka dilengkapkan dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik, meneroka penggunaan model pembelajaran pelbagai mod yang memanfaatkan teknologi supaya dapat mencukir kemahiran berfikir aras tinggi serta mengukuhkan pembelajaran murid. Bagi mencapai tahap ini, guru perlu mencabar diri sendiri untuk memastikan pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penakulan serta keupayaan belajar berjaya diasah oleh guru kepada anak murid sebagai persediaan mereka untuk menghadapi arus globalisasi. Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa berusaha dan bertanggungjawab menyediakan kepelbagaian akses kemahiran kepada guru untuk memastikan mereka sentiasa bersiap siaga mengharungi gelombang transformasi pendidikan negara. Guru juga seharusnya tepuk dada tanya minda sama ada perlu mengharungi gelombang transformasi ini dengan fikiran positif atau sebaliknya. Jelaslah peranan guru menjadi keutamaan untuk melonjakkan sistem pendidikan supaya mampu bersaing di arena antarabangsa. Guru perlu memiliki iltizam yang tinggi untuk menguasai teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Memetik kata-kata daripada Pendeta Zakbar yang menegaskan bahawa ilmu pengetahuan ialah asas yang penting yang menyelamatkan manusia daripada belenggu kemunduran. Justeru, penghayatan ilmu perlu dimantapkan supaya kita kekal relevan dalam persaingan menuju negara maju. Guru juga harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan. Sehubungan dengan itu, anjakan transformasi ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Selain itu, guru juga perlu mereka bentuk dan membangunkan pengalaman pembelajaran serta pentaksiran era digital. Oleh yang demikian, guru perlu mampu mempamerkan cara bekerja dan mengajar era digital. Dalam situasi sama, guru juga perlu mempromosikan serta
menjadi model masyarakat digital yang bertanggungjawab. Selanjutnya, guru perlu membabitkan diri dalam pembangunan dan kepimpinan serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Situasi ini menunjukkan komitmen Kementerian Pendidikan adalah tidak berbelah bahagi dalam usaha mempersiapkan generasi muda dan guru ke tahap global. Bagi memastikan guru menjadikan amalan terbaik dalam pedagogi, Kementerian Pendidikan telah mewujudkan satu perpustakaan video pengajaran guru melalui video e-guru bagi membantu guru yang memerlukan inspirasi untuk memantapkan pembelajaran dan pembelajaran mereka. Kesimpulannya, pendidikan tanpa guru ibarat perahu tanpa layar dan pendayung. Tiada siapa yang akan menggerakkan layar dan pendayung itu pula perlulah berkualiti demi memastikan hala tuju tercapai. Guru berjiwa pendidik merupakan insan yang akan memacu aspirasi negara untuk membangunkan sistem pendidikan negara. Dalam usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti, kerajaan telah memperkenalkan SKPM dan PPPM sebagai penanda aras dan rujukan kepada guru agar sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap hasil kerja berdasarkan elemen 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang telah digariskan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Selain itu, 6 aspirasi murid telah dibangunkan bagi memastikan guru berjiwa pendidik mampu membangunkan murid yang mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran peribahasa, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Sistem pendidikan negara bakal menghadapi kemajuan yang drastik sekiranya lebih ramai lagi guru berjiwa pendidik dilahirkan. Oleh sebab itu, guru pelatih khususnya di Institut Pendidikan Guru IPG telah diberikan pendedahan yang cukup mantap tentang persekitaran atmosfera di sekolah. Sesungguhnya, guru berjiwa pendidik mampu melahirkan jutaan insan terbilang yang mampu membangunkan Malaysia.